Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ni kita bertemu dalam rumah Allah Ta'ala, Masjid Qaryah Ampangan ni. Selepas kita tadi tunaikan solat fardu maghrib jemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis. InsyaAllah majlis yang begitu mulia di sisi Allah. Kerana majlis ini kita tak membicarakan perkara lain, kita membicarakan tentang kalamullah Al-Quran yang merupakan perkara yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Malam ni kita sambung tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah daripada ayat berapa tu? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Surah Al-Bayyinah juzuk 30, muka surat 598. 598. Tengok muka 598 surah Al-Bayyinah juzuk 30 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Okay, kita dah baca ayat yang 1 sampai ayat 5. Malam ni kita sambung ayat yang ke-6. Okey, surah Al-Bayyinah ni Madaniyah menurut majoriti para ulama', tetapi sebahagian ulama' mengatakan ialah surah Makkiyah. Okey, baik. Kita dah baca sampai ayat ke-6, tapi ayat ke-5, tetapi saya ingat saya ulang sekali dia terjemahan, kemudian lepas tu kita sambung semula ayat ke-6 tu supaya kita orang kata, kita mengulang kembali dan mengingat kembali, ulang kaji kembali apa yang kita telah baca secara sepintas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang yang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu mereka munfakin, mereka meninggalkan keadaan yang dahulu mereka berada padanya sehingga datang kepada mereka hujah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Meninggalkan di situ maksudnya tinggalkan iman kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu keterangan dan hujah yang nyata itu ialah Rasul, seorang Rasul daripada Allah Ta'ala yang membaca kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang suci atau yang disucikan. Suci daripada apa? Suci daripada kebatilan. Fiha kutubun qayyimah, iaitu di dalam lembaran-lembaran itu adanya kitab-kitab yang tepat atau kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab yang dimaksudkan ialah hukum hakam atau ketetapan hukum hakam daripada Allah Ta'ala yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Iaitu Nabi tersebut baca kepada mereka Al-Quran dan juga kandungan Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah-pecah orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab melainkan selepas datang kepada mereka petunjuk al-bayyinah ataupun keterangan yang nyata. Iaitu maksudnya ahli kitab ni jadi berpecah, ada yang beriman, ada tak beriman. Majoriti mereka tak beriman selepas datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sedangkan tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengikhlaskan
agama kepada Allah Ta'ala, iaitu mengikhlaskan agama mereka, maksudnya amalan mereka itu daripada sebarang syirik kepada Allah Ta'ala, hunafa'a, dan juga mereka kekal di atas agama Nabi Ibrahim. Hunafa' ni maknanya hunafa' maknanya satu orang yang berpaling daripada perkara yang salah datang kepada perkara yang hak. Maka itu dipanggil hunafa'. Hunafa' ni jamak. Kalau satu dia dipanggil hanif. Hanif. Sebab tu Islam ni dipanggil dinul hanif. Agama yang hanif. Hanif ni kadang orang terjemah biasa lurus. Hunafa' jamak dia. Orang-orang yang hanif. Apa makna hanif? Hanif ni makna satu orang yang ditinggalkan perkara batil, pergi pada perkara hak. Maka itu dipanggil hunafa', hanif. Jadi Islam ni, ada sebagian ulama tafsir mengatakan, agama Nabi Ibrahim yang benar, yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka agama tu dipanggil dinul hanif. Jadi, Allah perintahkan kepada ahli kitab, supaya mereka satu sembah Allah, dan juga ikhlas, dan apa lagi? Supaya mereka kekal atas agama Nabi Ibrahim yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Jangan ikut perkara yang batil. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan apa lagi Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada mereka supaya mereka mendirikan solat dan juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang benar. Okey, kita dah baca sampai ayat 5. Itu semua dah terang, tapi saya terang sepintas lalu saja sebagai untuk kita ingat dan ulang kaji semula. Okey, baik, sambung. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Okey, baik, sambung Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan daripada kalangan orang-orang musyrikin. Fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, hal keadaan, khalidin ini menerangkan keadaan, dalam keadaan mereka kekal dalamnya. Nya tu kembali pada jahannam. Dalam keadaan mereka kekal dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah, ulaika, mereka itu, hum. Kalau hum sini terima dengan lah, dia sebagai macam takkid. Mereka itulah syarrul bariyah,
mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Okey, baik. Jadi ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala bawa datang, kan ayat yang sebelum ni di atas. Allah Ta'ala cerita tentang golongan yang kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Okay, ada orang yang beriman tapi ada juga yang kufur. Zaman Nabi SAW, orang yang kufur kepada baginda ialah yang paling besar dua golongan. Satu golongan ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya Yahudi Nasrani. Satu lagi golongan musyrikin. Golongan musyrikin, maknanya bila sebut musyrikin, iaitu penyembah berhala. Secara umumnya, majoritinya mereka ni orang Mekah lah. Quraisy Mekah. Quraisy Mekah kan sembah berhala. Apa beza ahli kitab dengan musyrikin Mekah? Ahli kitab, kalau bahasanya lebih kurang, mereka ni asal ulama. Ulama, orang alim. Tapi makna alim, ahli kitab, mereka ni ulama zaman mereka. Jadi mereka ni orang alim. Mereka tahu tentang cerita Nabi, cerita-cerita terdahulu. Dan bahkan mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW detail dalam kitab mereka. Tapi bila datang Nabi SAW, apa yang berlaku pada mereka? Majoriti mereka tak beriman pada baginda. Bila tak beriman pada mereka baginda, maka mereka pun termasuk golongan kafir. Walaupun asal dulu mereka ulama. Okey, itu ahli kitab. Satu lagi golongan musyrikin, Quraisy Mekah. Mereka ini sebelum daripada datang Nabi pun tak tahu tentang Nabi. Dan bila mereka datang Nabi, baru mereka tahu, dah waktu tu mereka pun tak ikut Nabi SAW. Okay, kalau saya nak tanya kepada tuan-tuan, antara dua golongan ni, mana lagi tu? Daripada dua golongan yang kafir ni, satu ahli kitab, satu lagi musyrikin. Mana lagi tu tuan-tuan? Tuan-tuan pun jelas kan? Yang lebih turut ahli kitab. Sebab mereka dah ada ilmu. Tapi lepas tu kufur. Jadi satu musyrikin Quraisy Mekah. Sebab tu dalam Quran, Allah Ta'ala banyak begitu kutuk ahli kitab. Sebab mereka ini asal dah ada ilmu, khususnya orang Yahudi, dari zaman dulu ke zaman sekarang, sampai zaman sekarang, mereka ni bukan tak tahu pasal Nabi, tentang Islam, Quran semua mereka tahu. Tapi dalam keadaan tahu, tetap tak beriman. Quraisy Mekah ya kafir. Tapi mereka memang asal dulu tak tahu apa-apa. Quraisy Mekah ni, mereka memang kosong. Orang padang pasir. Apa yang mereka tahu? Mereka hanya tahu dengan unta mereka, dengan arak mereka, dengan apa yang mereka buat, itulah dunia mereka, perniagaan mereka. Mereka tak tahu menahu tentang cerita-cerita terdahulu. Tapi kalau orang-orang ahli kitab ni, mereka tahu cerita-cerita terdahulu. Kan? Macam, saya pernah cerita pada tuan-tuan, macam mana Nabi hijrah ke Madinah kan. Orang-orang Madinah yang masuk Islam, orang Arab, mereka tahu tentang Nabi pun dengar dari siapa? Orang Yahudi Madinah. Tapi kalau ikut mereka, mereka tak tahu. Mereka dengar dari Yahudi Madinah, baru mereka tahu tentang Nabi. Sebab itu mereka mudah masuk Islam. Orang Madinah. Jadi, dalam ayat ini, dekat atas yang kita baca tuan-tuan, ayat 1, 2, 3 yang atas tu, kan Allah Ta'ala bagi tahu orang ahli kitab dan juga orang musyrikin, mereka ini tak beriman kepada Nabi SAW selepas datang kepada mereka, maknanya Nabi telah tunjukkan kepada mereka Islam tapi mereka tak beriman. Lepas tu Allah bagi tahu apa mereka punya balasan. Ini ayat yang Allah bagi tahu balasan. Allah kata, sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab sudah bagi tahu tadi dah. Kenapa Allah sebut ahli kitab? Sebab kerana mereka ini lagi teruk daripada golongan musyrikin. Lepas tu baru Allah datangkan golongan musyrikin. Sebenarnya kalau dari segi bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab, dekat lafaz innal ladzina kafaru min ahlil kitab, ini satu golongan. Golongan musyrikin ni golongan kedua. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahli kitab. Kafir sini maksud apa? Kafir sini iaitu maksudnya mereka mendustakan Quran dan mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah ayat ni macam ni. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Nabi Muhammad dan orang yang mengkufuri Quran dari kalangan ahli kitab. Ini satu golongan. Wal musyrikin. Dan juga golongan musyrikin. Ini golongan kedua. Allah kata apa dia? Mereka masuk neraka Jahannam, kekal dalam dia. Dan Allah beritahu mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Di sini sebenarnya ada satu perkara yang halus dalam bahasa Arab. Dalam ayat ini, Allah sebut ahli kitab dengan Allah gunakan past tense. Past tense ni fa'il madhi. Innal ladina kafaru. Kafaru ni,
kafaru maknanya mereka telah kufur. Kenapa Allah Ta'ala gunakan past tense untuk ahli kitab tu? Kan? Maksud nak bagi tahu, dulu sebelum daripada datang Nabi Muhammad, mereka percaya pada Nabi Muhammad. Tapi bila mereka datang Nabi Muhammad, mereka kufur pada Nabi Muhammad. Sebab tu Allah bagi tahu sesungguhnya golongan yang telah kufur kepada Nabi Muhammad, padahal sebelum tu tak kufur, daripada kalangan ahli kitab. Ini sebenarnya satu ayat yang mana Allah nak bagi tahu cela mereka seberat-beratnya. Okey, dan juga golongan musyrikin. Musyrikin saya dah beritahu tadi, iaitu golongan yang tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka ni ialah penyembah berhala. Memang mensyirikkan Allah Taala. Kan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya mereka sembah berhala. Allah kata mereka ni dua-dua golongan ni kan, golongan yang tak beriman, dari sudut tu samalah, tak beriman kepada Nabi Muhammad. Cuma beza dia, orang ahli kitab ni sebelum tu tahu tentang Nabi Muhammad, lepas tu tak beriman. Musyrikin sebelum tu tak tahu, tapi lepas tu pun dah tahu pun tetap tak beriman, mereka masuk neraka jahanam dan kekal dalam dia. Allah kata mereka lah seburuk-buruk makhluk. Ulaikahum syarrul bariyah. Bariyah ni dia sebenarnya asal daripada bari'ah. Bari'ah memberi makna, dia daripada lafaz bara'a yabra'u. Allah, dalam antara nama Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'u al-musawwir. Allah dipanggil al-bari'. Al-bari' ini maknanya Allah pencipta. Jadi al-bari' Allah. Makhluk ni ialah bari'ah. Bari'ah maknanya khaliqah. Makhluk ni dicipta. Kemudian daripada asal bari'ah, hamzah tu jadi ditukar jadi ya, maka jadilah bariyah. Ni asalnya kalau dari segi siapa belajar bahasa Arab. Maknanya asal bari'ah. Dalam bahasa Arab boleh dinipiskan. Takhfif dia panggil. Dinipiskan, hamzah tukar jadi ya, maka jadilah bariyah. Jadi dan bariyah maknanya khaliqah. Maknanya makhluk yang dicipta. Daripada lafaz bara'a ya bara'u. Okey, jadi Allah kata mereka lah seburuk-buruk makhluk. Okey, kenapa Allah kata mereka seburuk-buruk makhluk? Sebab kerana kufur ni perbuatan paling buruk. Orang tanya, lagi buruk ke daripada pencuri, perompak, lanun semua? Ya, lagi buruk. Sebab kerana apa? Mereka ini seolah-olah mereka halang orang daripada beriman. Khususnya ahli kitab. Ahli kitab, mereka bukan setakat tak beriman. Bahkan mereka halang orang daripada beriman. Mereka penyebab terhalang orang lain juga daripada beriman. Mereka lagi buruk daripada orang yang mana melakukan kerosakan yang lain. Sebab tu Allah sebut syarrul bariyah. Satu pesanan juga, dulu pernah dijumpai, ada orang letak nama anak dia syarrul bariyah. Allahu Akbar. Sebab itulah kalau nak letak nama, jangan tengok je lafaz tu ada dalam Quran. Kan? Kadang-kadang tanyalah lu pada ustaz yang boleh bahasa Arab. Letak nama anak syarrul bariyah. Berlaku. Kan? Ada. Dijumpai. Letak nama anak. Apa nama anak? Dia tak tahu bahasa Arab. Nama anak syarrul bariyah. Mana dapat nama? Dapat nama daripada Quran. Surah Bayyinah. Dia kata, tak tanya. Kan, tanya. Dulu pernah. Kan, jadi syarrul bariyah. Tapi lepas tu ditukar. Tapi kadang nak tukar susah kan. Tukar panggilan je lah. Syarrul bariyah. Kalau depan tu okey. Okey, sambung lagi. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini lawan dia pula. Tadi yang kafir. Kenapa Allah dahulukan kafir, tuan-tuan? Allah sebut sebelum orang beriman. Sebab atas tu Allah Ta'ala cerita tentang orang yang kafir pada Nabi Muhammad. Lepas tu Allah Ta'ala seolah-olah nak highlightkan betapa teruknya golongan ni. Allah sebut dulu golongan kafir. Tapi lepas tu Allah Ta'ala datangkan pula yang lawan dia. Lawan dia maksudnya sebaliknya. Sebaliknya siapa? Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaikahum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Mereka lah sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau ni okey. Jadi kalau nak letak nama anak khairul bariyah. Jangan letak nama syarrul bariyah. Jadi mereka itulah sebaik-baik makhluk. Okey. Ni lawan dia. Maknanya apa dia? Sesungguhnya, kenapa Allah Ta'ala sebut orang yang beriman dan beramal soleh? Seolah-olah Allah beritahu sesungguhnya orang-orang yang beriman yang menggabungkan antara iman dan beramal soleh. Bukan setakat beriman je. Ialah maknanya satu iman ni kan percaya Allah, percaya Rasulullah. Tapi apa yang Allah
suruh dan Nabi Muhammad suruh, maka itu pun kena buat. Kan? Satu, percaya. Akidah. Percaya Allah, percaya Nabi Muhammad. Bila siapa yang percaya perkara ni, maksudnya ucapkan syahadat, percaya, dah mukmin dah. Tapi kena solat juga. Kena puasa, zakat, haji dan amalan yang lain. Jadi ini dia bagi amal soleh. Dalam ayat ni Allah beritahu, seolah-olah Allah kata orang yang beriman, siapa orang beriman tu? Yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Bukan iman je, tapi juga menggabungkan amal soleh. Maknanya kena beriman dan kena buat amal soleh juga. Maka Allah kata mereka lah sebaik-baik makhluk. Mereka lah sebaik-baik makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Jazauhum, Allah beritahu ganjaran mereka. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jazauhum, ganjaran bagi mereka. Jaza ni ganjaran. Hum mereka. Ganjaran bagi mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Okey, itu dia punya mubtada. Subjek. Inda jannatu adnin ni khabar, predikat. Jawapan dia. Okey, jawab balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka ialah jannatu adnin. Syurga Adan. Adan ni dalam bahasa Arab memberi makna tempat tinggal. Iqamah. Iqamah ni makna tempat tinggal. Iaitu syurga-syurga sebagai tempat tinggal. Surga-surga sebagai tempat tinggal. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir dari bawahnya. Al-anhar, apa yang mengalir? Al-anhar ni fa'il kepada tajri. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Mereka tinggal dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Semoga Allah jadikan kita daripada kalangan mereka ini. Amin. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha oleh Allah, atau makna Allah redha anhum terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka redha kepada Allah. Dzalika, perkara tersebut, liman, hanyalah bagi, lam tu bagi. Perkara itu hanyalah bagi man, orang yang khasyia, yang takut kepada Tuhannya. Okey, baik. Lepas Allah Ta'ala cerita bahawa orang beriman dan beramal soleh mereka sebaik-baik makhluk, lepas tu Allah kata apa balasan mereka? Allah kata balasan mereka di sisi Tuhan mereka, maksudnya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Jannatu adnin. Jannat ni Allah guna dengan lafaz jamak. Okey, jazauhum, tuan-tuan tengok sikit bahasa Arab dia, jaza tu terjemahan dia balasan. Hum tu mereka. Bila kata mereka makna ramai, plural, ramai. Okey, di sisi Tuhan mereka, jannat, Allah guna lafaz jamak. Syurga-syurga yang merupakan tempat tinggal. Sebab kalau satu jannah, kalau banyak jannat, maksudnya balasan bagi mereka-mereka itu ialah syurga-syurga. Juga Allah guna jamak. Allah tak kata syurga je, Allah guna jamak. Maka ulama bincang, kenapa Allah guna jamak kat sini? Adakah satu, maksudnya Allah guna jamak nak bagi tahu untuk setiap satu orang dapat satu syurga. Yalah maksudnya kan. Kan bila Allah kata syurga-syurga, sebab Allah dah beritahu ramai kan sebelum tu. Balasan bagi mereka-mereka itu syurga-syurga. Sebab kenapa Allah guna ramai? Sebab kerana sebelum tu Allah sebut ramai, maka Allah kata syurga-syurga banyak. Seolah-olah nak bagi tahu untuk setiap satu orang satu syurga. Itu satu makna. Tapi kalau kita tengok dalam surah Waqi'ah, ada ayat, bukan surah Waqi'ah, Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman, Allah ada sebut satu ayat, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Allah kata, orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan dapat dua syurga. Ayat Allah, dekat ayat depan tu lagi Allah beritahu, wa min dunihi ma jannatan. Selain daripada itu ada lagi dua syurga. Makna berapa syurga dapat? 4. Orang yang takwa pada Allah, takut Allah dapat 4 syurga.
Syurga ni kita nak cerita tak mampu, kita tak pernah tengok. Dah akhirat baru tengok. Tapi macam mana keadaan dia? Tapi kalau berdasarkan ayat ni, seolah-olah orang yang betul-betul takut pada Allah, Allah bagi pada dia 4 syurga. 2 syurga, kemudian tambah lagi 2 syurga. Mana 4 syurga. Mungkin itu pun paling kurang. Dan 1 syurga yang paling rendah nilainya. Bukan tak ada rendah nilai lah. Maksud kita kata, yang paling orang kata, macam mana nak kata, sebab saya takut tersalah faham. Maksudnya syurga yang paling rendah lah kita kata. Syurga yang paling rendah adalah 10 kali ganda lebih besar di dunia. Dalam hadis beritahu. 1 syurga. Dan itu Allah bagi tahu orang yang mana takut pada Allah, Allah bagi pada dia 4 syurga. Jadi ayat ini seolah-olah ada satu makna, seolah nak bagi tahu, boleh jadi setiap satu orang 1 syurga, ataupun boleh jadi setiap satu orang itu Allah bagi pada dia beberapa syurga. Dua-dua ayat ini ada kemungkinan. Yang maha tahu Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan? Mana daripada ayat ini, Allah guna, saya nak cerita kenapa Allah guna jannat. Kat situ pembincangan dia. Kenapa Allah guna plural kat sini. Ada kemungkinan setiap satu orang 1 syurga. Atau kalau melihat pada ayat lain, seolah-olah macam bagi tahu setiap satu orang dapat banyak syurga. Mungkin 4 atau mungkin lagi lebih berdasarkan yang mana Allah Ta'ala nak daripada orang yang Allah nak untuk orang tersebut. Okey, baik. Syurga kan. Atau boleh jadi satu orang masuk syurga. Dalam syurga ada syurga lagi. Boleh jadi macam tu. Macam kadang satu orang masuk satu mahligai. Dalam mahligai ada mahligai lagi. Dalam mahligai ada bilik lagi. Mungkin setiap satu mahligai ataupun bilik-bilik itu juga dipanggil jannah. Boleh jadi juga macam tu makna dia. Yang maha tahu Allah Ta'ala. Tapi kemudian apa Allah Ta'ala bagi tahu? Allahu Akbar. Allah kata mereka akan dapat jannah tu aden. Adan ni makna dia tempat tinggal. Iaitu syurga yang merupakan tempat tinggal. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya. Di bawahnya ni maksudnya apa? Yang mengalir di bawah ni maksudnya yang mengalir di bawah mahligai mereka. Bukan mengalir di bawah syurga. Maksudnya bukan mengalir bawah syurga tu maksudnya. Dalam tafsir bagi tahu mengalir di bawahnya ni maksudnya. Mengalir di bawah mahligai-mahligai mereka itu. Syurga-syurga. Sungai-sungai syurga. Di bawah mahligai mereka itu mengalir sungai-sungai syurga. Kan? Macam kat dunia ni orang kan suka duduk kan. Saya percaya kita kadang-kadang kalau kita pergi melancong, kalau kita nak kadang hotel, kadang ada orang suka tepi laut. Maksud seolah-olah nak atas laut. Kenapa? Macam begitu indah kan. Duduk tepi syurga, tepi hotel ataupun chalet ke, kalau boleh nak dengar bunyi sungai. Terasa hati begitu tenang. Itu kita kat dunia. Dekat akhirat lagi Allah bagi. Dan setiap satu orang, Allah bagi untuk dia 4 syurga. 4 batang sungai syurga. Sungai syurga yang Allah bagi tahu, Allah bagi tahu dalam Quran. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharum min asalin musaffa. Allah kata syurga yang orang yang dijadikan untuk orang bertakwa. Allah kata pertama Allah bagi satu sungai yang mana daripada air yang begitu sedap diminum. Maksudnya lagi sedap daripada air mineral. Tu air kosong. Kemudian yang kedua sungai susu. Yang takkan rosak, takkan basi. Yang ketiga Allah bagi tahu sungai arak. Dan yang keempat sungai madu. Allah bagi tahu. Ahli syurga bila minum bukan kerana minum kerana haus, tapi minum untuk seronok. Sebab ahli syurga sebelum masuk syurga akan minum daripada telaga Kausar. Dalam hadis bagi tahu siapa yang minum telaga Kausar tak akan lagi haus selama-lamanya. Jadi minum dan makan dalam syurga bukan kerana haus atau lapar, tapi untuk seronok saja. Dan bila nak makan minum tak akan penuh perut. Lepas tu keluar jadi peluh tu bau lebih harum daripada kasturi. Maaf. Okey baik, sambung. Mereka mengalir di bawah mahligai-mahligai mereka itu sungai-sungai, masya-Allah, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Okey, apa maksud Allah redha kepada mereka? Maksudnya Allah redha dengan ketaatan yang mereka lakukan. Kan? Maksudnya ketaatan dan amal soleh yang mereka lakukan itu Allah redha kepada mereka. Wa radu'an, mereka juga redha kepada Allah.
Awak nak mereka redha pada Allah? Satu, Allah redha pada mereka. Allah redha terhadap apa yang mereka buat dekat dunia dulu. Jadi balasan dia, bila Allah redha, Allah bagi mereka syurga. Dan mereka pula redha kepada Allah. Redha pada Allah apa dia? Mereka redha terhadap balasan yang Allah bagi pada mereka. Iaitu apa dia? Iaitu itulah kebaikan dan juga kemuliaan yang Allah beri, balasan yang Allah bagi pada mereka dalam syurga. Allah redha terhadap apa yang mereka buat dulu kat dunia. Mereka redha pula, maknanya mereka redha terhadap apa yang Allah bagi kepada mereka di dalam syurga, di akhirat. Selepas dah selesai semua tu, Allah kata, "Dzalika liman khasyiya rabbah." Apa dia? Allah kata semua tu, semua yang Allah bagi tahu tu. Dzalika tu maksudnya keredaan Allah, balasan yang baik-baik yang semua Allah bagi tahu tu, yang Allah bagi dalam syurga tu, Allah kata itu untuk orang yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Bila kata takut, bermakna dia juga menjauhi maksiat. Kan? Alamat takut, jauh pada maksiat. Bila takut, maka dia juga menjauhi maksiat. Maksudnya Allah kata semua itu untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah antara makna takwa, takwa itu makna takut. Takwa, pesan takwa. Sebab orang yang bertakwa akan takut kepada Allah dan dia akan menjauhi maksiat. Okey tuan-tuan, kita nak pergi pada penutup. Surah ni dah selesai. Antara perkara yang penting juga bila kita baca satu surah, kita tahu khulasah surah tu. Khulasah ni maknanya kesimpulan. Ekstrak kesimpulan kesimpulan ringkas kepada surah tu. Okey, surah ni berapa ayat tu semua? 8 ayat kan? Okey, 8 ayat. Okey, kita tengok. Maksudnya kita tengok perbincangan khulasah, perbincangan yang diceritakan dalam surah ni apa dia. Okey, kita tengok Okey. Surah ni dipanggil surah Bayyinah, itu dah bagi tahu dah, atau juga kadang dipanggil dengan surah Lam Yakun. Dia dua nama lah. Kadang orang panggil surah Bayyinah atau kadang-kadang orang panggil dengan nama surah Lam Yakun. Sebab kerana permulaan dia dengan Lam Yakunil ladzina kafaru. Okey, surah ni membicarakan tentang khulasah kepada surah ni, dia membicarakan tentang 3 perkara. Dia membicarakan tentang 3 perkara. Pertama, surah ini membicarakan tentang bagaimana pandangan ataupun kita kata pendirian ahli kitab terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Mana dalam surah ni, perbincangan yang pertama dibicarakan tentang bagaimana pandangan ahli kitab ataupun kita kata bagaimana perlakuan ahli kitab terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi. Apa mereka melakukan? Tadi kita dah baca, kufur lah. Mereka kufur, majoriti mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam surah ini ialah membicarakan tentang ikhlas. Tu mukhlisina lahuddin tu. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3 dalam surah ini iaitu dibicarakan tentang apakah akibat ataupun kita kata balasan kepada orang yang baik dan balasan kepada orang yang jahat. Maksudnya orang yang bahagia, orang beriman lah. Apa balasan pada orang beriman, apa balasan pada orang kufur. Jadi surah ni maknanya membicarakan tentang 3 perkara ni. Pertama, cerita tentang bagaimana perlakuan ahli kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang ikhlas, tajuk ikhlas. Yang ketiga tentang apakah balasan ataupun apakah kita kata pengakhiran kepada orang yang beriman dan pengakhiran kepada orang yang tidak beriman di akhirat nanti. Okey. Kemudian dalam surah ini, bila kita baca, mula dalam surah ini membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani dan bagaimana mereka berdepan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas dah terzahir kepada mereka kebenaran dan mereka dah tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar ataupun tidak, dan mereka tunggu-tunggu Nabi. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah datang kepada mereka, maka mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kat mana ni bicara ni? Okey, itu tentang yang tajuk utama tadi tu. Tajuk utama tadi tu. Tentang bagaimana perlakuan ahli kitab. Okey, daripada ayat mana sampai ayat mana? Daripada ayat 1 sampailah kepada ayat yang lam yakunil ladzina kafaru tu, okey. Dan ayat kedua, wa ma fiha kutubu rasulun minallah
dan fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal, sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4 pergi pada tajuk pertama. Maksudnya yang tadi, perbincangan yang pertama tu. Bagaimana perlakuan ahli kitab. Itu ialah ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4 membicarakan tentang bagaimana perlakuan ahli kitab dan juga orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang perbicaraan yang kedua iaitu tentang perkara yang begitu penting dalam iman. Iaitu apa dia? Ikhlas. Berikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana perkara ini daripada dalam semua agama Nabi yang terdahulu pun semua perintahkan tentang perkara ini supaya ikhlas. Buat amal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kat mana? Ayat nombor 5. Ayat nombor 5. Ayat nombor 5 tu iaitu wama umiru illa li'abdullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Maksud dalam semua amalan dan ibadat, solat, puasa apa semua, zakat kena buat semata-mata kerana Allah Taala. Okay, itu nombor 5. Makna bukan saja dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu pun lagi semua nabi juga mengajak pada ikhlas. Maknanya dalam ibadah pada Allah Taala. Okey, perbicaraan yang ketiga kemudian iaitu Allah bagi tahu pula tentang balasan kan? Balasan orang baik dan balasan orang yang jahat. Jadi kat mana? Bermula daripada ayat nombor 6. 6 tu balasan orang jahat. Kemudian balasan orang baik pula iaitu 6, 7, 8. 7, 8 tu balasan orang baik. Jadi ini khulasah perbincangan dalam surah ni. Iaitu pertama, berbicarakan tentang bagaimana ahli kitab punya perlakuan terhadap baginda atau kita kata respon mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 sampai 4. Yang kedua tentang ikhlas, ayat nombor 5, dan kemudian tentang bagaimana balasan orang yang baik dan orang jahat, itu ayat 6, 7, 8. Okey, jadi selesai bab tu. Ada satu lagi perkara yang penting saya nak sampaikan, iaitu tentang perbincangan ikhlas. Perbincangan ikhlas. Jadi dah azan dah sampai. Okey, azan dulu, lepas tu kita habiskan perbincangan ikhlas tu. Alhamdulillah. Baik. Ni perbicaraan ikhlas ni benda yang sangat penting, nanti saya sampaikan lepas dia dah azankan. Baik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul qa'imah sallallahu innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Kita bicara tentang ikhlas kerana dalam ayat yang nombor 5 tu ada tentang ayat ikhlas kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin tu ikhlas lah. Mukhlisin tu orang. Itu dalam ayat tu jadi hal lah. Hal tu maksudnya dalam tarkib jadi hal. Okey baik. Ikhlas. Okey, ikhlas ni ini antara perkara yang penting. Ikhlas ni ialah merupakan intipati ibadah. Ikhlas ialah merupakan intipati ibadah. Maksudnya setiap ibadah memerlukan pada ikhlas. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala ada berfirman, Ana aghnal aghniyai anisyirki. Aku ni maksudnya kalau terjemah mudah dia, aku ni langsung tak berhajat kepada syirik. Aku langsung tak berhajat kepada syirik. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah kata siapa yang buat amal yang dia syirikkan aku dengan orang lain, dia syirikkan aku dengan selainku, maka aku akan biarkan dia dengan apa yang disyirikkan tu. Mana aku tak akan bagi dia pahala dan aku tak akan terima dia punya amal tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, itu hadis ni kalau kita baca, tapi kadang-kadang perlu juga pada penerangan. Supaya kadang-kadang kita faham, kadang jangan salah faham. Ada penerangan tu perlu pada penerangan para ulama. Okey baik. Jadi para ulama membahagikan amal ni, ibadah amal lah. Para ulama bahagikan amal kepada 3. Kan? Tuan-tuan dengar tak catat, boleh ingat ke? Kan? Ke semua macam Imam Bukhari? Kan? Masya-Allah kan. Saya beritahu ni bukan saya sini-sini. Tapi kadang-kadang saya sendiri sebelum mengajar, saya membaca lama. Dan saya membaca berjam-jam untuk mengajar. Jadi supaya saya ingat satu perkara. Jadi bukan ni. Tapi kadang-kadang saya takjub dengan orang depan saya kerana lebih khidmat daripada Imam Bukhari. Gurau dia, jangan marah. Jangan marah. Tak apalah. Kita belajar, yang penting faham. Okay. Sebab saya nak bagi tahu ni perkara yang penting. Okey, para ulama mereka membahagikan amal kepada tiga bahagian. Okey. Satu amal dipanggil ma'murat, yang kedua amal dipanggil manhiyat, yang ketiga amal dipanggil mubahat. Okey, pertama amal dipanggil ma'murat. Amal jenis pertama ma'murat. Ma'murat ni amal yang diperintahkan. Senang ceritanya perintah lah, kalau nak terjemah pendek, perintah. Amal yang berbentuk diperintahkan. Bahasa Arab panggil ma'murat. Amal yang kedua dipanggil manhiyat. Dia amal juga, tapi amal makna perbuatan kan. Amal yang dilarang. Manhiyat. 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 Dia macam kita dengar nahi mungkar, lafaz tu lah sebenarnya. Manhiyat. Yang pertama ma'murat, perintah yang diperintahkan. Yang kedua manhiyat, yang dilarang. Yang ketiga mubahat. Mubahat ni maknanya benda-benda yang harus. Harus dengan makna boleh. Dia antara dia pertengahan lah. Mubahat ni pertengahan. Dia tak juga diwajib disuruh. Tak juga dilarang. Tapi boleh buat. Jadi amal ni, dia dibahagikan kepada 3 ni. Bila kita kata amal kita ni, satu diperintahkan, satu memang dilarang, satu lagi dibenarkan. Diharuskan. Mubahat. Dalam bahasa Arab panggil mubahat. Okey, kita pergi pada bahagian yang pertama. Yang pertama tadi apa tuan-tuan? Ma'murat, iaitu yang diperintahkan. Ma'murat ni memang kita memang dituntut bila beramal perintah ni, dituntut untuk kita hanya berniat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bila kita beramal dalam ma'murat ni, memang kita dituntut untuk beramal ikhlas, amal tu buat semata-mata untuk dapatkan redha Allah Ta'ala. Kalau satu orang berniat untuk selain Allah Ta'ala, maka amal itu memang jadi riak dan memang confirm ditolak. Okey, kita tengok contoh. Dengan contoh kadang orang faham. Okey, apa antara contohnya? Solat. Solat ni termasuk memang Allah perintah kan?
Allah perintah pada kita solat. Bermakna solat amal yang Allah perintah. Jadi bila satu orang solat, memang dituntut satu orang solat ikhlas. Niat dia semata-mata kerana Allah. Kalau dia solat niat semata kerana orang lain, contoh nak tunjuk pada orang, ataupun nak supaya orang puji dia ni ibadah, kan dan lain-lain, kan, ataupun dia nak tunjuk apa-apalah, dia solat semata-mata selain Allah Ta'ala, maka amal dia yang solat itu, yang Allah perintah itu, ialah dikira riak dan juga akan ditolak. Okey, itu amal yang pertama. Itu amal yang pertama. Amal yang kedua ialah amal manhiyat. Manhiyat ni mana amal yang Allah larang. Okey, saya terus bagi contoh. Contohnya macam apa dia Allah larang? Allah larang berzina. Kan Allah larang kita berzina, minum arak dan lain-lain, apa-apa yang Allah larang. Dia pun bagi perbuatan juga, tapi perbuatan tu Allah larang. Okey, jadi bagaimana ikhlas dalam ni atau bagaimana ni? Okey, kalau satu orang tinggalkan sesuatu larangan tanpa apa-apa niat, tak niat apa-apa. Kan satu orang tak berzina. Kenapa tak berzina? Memang dia tak berzina. Dia tinggalkan tu tanpa apa-apa niat, maka dia dah terkeluar daripada tanggungjawab dia. Terkeluar daripada tanggungjawab maksudnya, ialah maknanya dia dah tunaikan perintah Allah sebab dia tak berzina. Jadi bila satu orang tinggalkan sesuatu larangan tapi tak niat apa-apa, maka dia memang dah terlepas daripada tanggungjawab dia. Tanggungjawab yang Allah suruh dia supaya tinggalkan zina tu. Itu dah terlepas. Tetapi dia tidak dapat pahala pada meninggalkan larangan tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada niat. Tak ada apa-apa pahala. Tapi tanggungjawab dia tinggalkan larangan tu terlepas tak? Terlepas. Makna orang kata dah tunai tanggungjawab. Tapi dia tidak dapat pahala pada meninggalkan larangan tersebut. Okey. Tapi kalau dia tinggalkan sesuatu larangan semata-mata untuk dapatkan keredaan Allah Ta'ala, makna ada niat. Ada niat. Dia tinggalkan satu larangan kerana untuk dapatkan keredaan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pahala terhadap meninggalkan larangan tersebut. Dapat pahala terhadap meninggalkan larangan tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa yang mengaji usul fiqh, kitab usul fiqh yang paling awal nama dia Waraqat. Ni sikit saya tentulah siapa yang mengaji kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh paling kecil dalam mazhab Syafi'i karangan Imam Haramain, iaitu nama dia Waraqat. Dalam Waraqat lagi syarah dia pada sebut, siapa yang tinggalkan suatu larangan, kalau ada niat baru dapat pahala. Tapi kalau tak ada niat, tak dapat pahala. Tapi terlepas tanggungjawab. Terlepas daripada tanggungjawab. Jadi larangan dapat pahala dikira ni bila ada niat. Dapat niat. Kalau tak ada niat, terlepas tanggungjawab. Cuma tidak dapat pahala. Okey, itu nombor 2. Itu nombor 2. Okey, contoh saya bagi contoh tadi zina dan lain-lain. Okey. Nombor 3, amal nombor 3, apa tadi amal nombor 3 tadi? Mubahat. Amal yang berbentuk harus. Yang boleh kita buat. Apa dia? Makan, minum, tidur, jima' dan lain-lain. Ni amal ni Allah benarkan. Tapi Allah tak ada juga kata kau wajiblah kau makan, tak ada. Allah tak kata tak boleh makan. Maknanya sebab tu dipanggil dalam golongan mubahat. Nombor 3. Okey, amal nombor 3 ni pula, okey. Amal nombor 3 ni pula, okey, yang nombor 3 ni contoh makan, minum, tidur, jima' dan amalan-amalan lain yang harus ni pula, kalau dia lakukan tanpa apa-apa niat, maka tak dapat pahala. Kalau dia lakukan tanpa apa-apa niat, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau dia lakukan dengan niat untuk dapatkan keredaan Allah, maka dia akan dapat pahala. Okey. Okey, apa penerangan dia? Penerangan dia ialah kerana setiap perkara yang Allah benarkan, yang harus ni, dia akan jadi amalan ketaatan sekiranya dia niatkan untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Taala. Maknanya dia akan jadi ini amalan ketaatan kalau diniatkan redha Allah. Contohnya, satu orang makan, dia niat dengan dia makan supaya dia dapat kekuatan untuk beribadah. Dia niat makan. Tapi dia niat, ya Allah, aku makan ni supaya aku dapat kekuatan untuk beribadah. Jima' pula macam mana? Ni bukan main, jima' kan. Satu orang dia berniat jima' supaya menjaga diri daripada perkara haram. Jaga diri daripada zina. Kalau tidak, dia tak na'udzubillah berzina. Tapi dengan dia berjima', dia niat supaya aku dapat menjauhi daripada berzina. Jauhi diri daripada perkara haram. Maka dia niat jima' dia tu dengan niat ni. Maka dapat pahala. Tapi kalau dia lakukan saja tanpa berniat, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Tapi dengan niat yang baik tu dapat apa-apa.
Jadi ini tuan-tuan dan puan, ini perbincangan tentang amal dan juga tentang ikhlas dalam amal. Kesimpulan di antara perkara yang besar dalam perkara ini, sebab itu kadang antara perkara yang besar kita faham ialah niat tu penting dalam amalan. Kalau memang amalan tu Allah perintah, memang kena niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau amalan larangan dan juga amalan yang berbentuk apa tadi, yang tiga tu yang Allah haruskan, dia akan dapat pahala kalau kita niat. Larangan dapat pahala kalau kita niat tinggalkan tu kerana Allah. Dan perkara yang harus pun akan dapat pahala kalau kita niat dengan kita lakukan itu untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tak tuan-tuan? Maka kita pergi, contohnya cara orang cari rezeki. Kan berniaga. Ni semua benda-benda harus. Kan? Kalau setakat berniaga niat nak cari duit, tak dapat pahala. Tapi kenapa dia nak cari duit? Supaya rezeki dia tu dia nak gunakan sebagai contoh untuk sara anak isteri dia supaya mereka dapat makan, dapat minum, perintah Allah Ta'ala. Dan juga untuk duit itu juga mungkin nak sedekah juga kepada masjid dan sebagainya dan lain-lain. Bila niat dan tu dapat pahala. Kan? Dan lain-lain. Maka akan dapat pahala dengan niat yang baik tersebut. Itu sikit perbincangan tentang ikhlas. Kesimpulannya amal ada 3. Ma'murat, manhiyat dan mubahat. Dan seterusnya penerangan yang lain-lain saya dah jelaskan. Okey, baik, cukup. Wallahu alam. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil iktibar dan juga semoga kita dapat beramal dan juga semoga dengan majlis membaca Al-Quran ini Allah bagi dalam hati kita nur Al-Quran dan semoga di akhirat nanti Allah bangkitkan kita daripada kalangan ahli Al-Quran dan juga semoga dengan Al-Quran ini Allah sembuhkan penyakit rohani dan jasmani kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.